Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Muhammadin wa ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Muka surat 79. Muka surat 79 bawah sekali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarnya, himpunan zikir-zikir karangan Imam Nawawi, diriwayatkan akan kami daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada tolak akan doa. Mana tidak ditolak doa lah. Tiada tolak akan doa, mana tidak ditolak doa pada antara bang dan qamat. Jadi antara azan dan qamat itu di antara lain waktu yang baik kita berdoa. Jadi berdoalah antara antara azan dengan iqamah tersebut. Kadang-kadang kita sembahyang sunat qabliyah dulu, jadi lepas sunat qabliyah kita boleh berdoa. Itu di antara tempat yang mustajab doa, iaitu antara azan dan iqamah. Kata Anas bin Malik. Kata mereka itu, apa kami kata? Kami nak minta apa ya Rasulullah? Apa kami kata? Mana kami nak minta doa? Apa ya Rasulullah? Bila ada peluang nak berdoa di antara azan dan iqamah, kami nak minta apa ya Rasulullah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta olehmu akan Allah Taala akan afiat. Minta afiat pada dunia dan akhirat. Ini musim-musim COVID-19 ni makin meningkat ni kan. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala. Ni lagi pula bulan Safar. Ada setengah-setengah guru-guru dia ajar baca di antara lain zikir tak apa ni dia. Rabbi shfina min kulli da' wa afina. Afiatkan kami minal bala, daripada bala. Diri kita, niatlah untuk diri kita, minta selamat ahli keluarga kita. Minta afiat. Itu doa kita ni. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau afiat di dunia, di barzakh dan akhirat. Aku minta kepada Engkau afiat pada agama, pada dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Minta afiat pada agama, pada dunia dan akhirat. Pendek pun tak apa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala 'inda al-azan marhaban bil qaidina 'adlan marhaban bis salati wa ahlan, kataballahu ta'ala lahu alfasana wa maha anhu alfasayyatin wa rafa'a lahu alfa darajah. Barang siapa berkata ketika bang azan, marhaban bil qaidina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan, mana kita meraihkan, kita semacam kita puji, sebab dengan panggilan azan itu membuat orang datang, mengingatkan orang tentang sembahyang. Jadi kita puji orang tukang bang. Nescaya di surat ditulis Allah baginya 1000 kebajikan, dan dihapus daripada 1000 kejahatan, dan diangkatkan bagi 1000 darajah. Kita mendoakan kepada orang yang azan tersebut. Dan sabda Nabi SAW, man sami'al azan wa lam yaqul mithla ma qala al-muadhdhin fa innahu yumna'u minas sujud yaumal qiyamah idza sajada al-muadhdhinun. Barang siapa mendengar akan azan dan padahal tiada berkata, mana tak menjawab, dengar saja tapi tak jawab, dan lebih malah lagi bercakap lah. Cakap lah bukan cakap biasa, ketawa-ketawa lagi, kecoh, macam telinga tu tak dengar azan, padahal laungan azan kuat misalnya. Barang siapa mendengar akan azan bang walhal tiada berkata, tiada menjawab ia,
Seperti barang yang berkata oleh orang azan, Allahu Akbar, kita tak kata Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun tak jawab asyhadu, senyap, sonyap, kan? Tak jawab apa-apa. Maka bahawasanya ditegah akan dia daripada sujud pada hari kiamat, ya, apabila sujud oleh orang yang azan. Di akhirat besok orang lain boleh sujud kepada Allah, dia tak boleh nak sujud kepada Allah. Kerana dia tak menghormati, ya, laungan azan, ya, dia tak merespon, tak jawab. Patutnya kita orang Islam bila dengar azan kita diam, ya, kita diam, kita jawab, ya, kita jawab. Ini kita didiklah anak-anak kita, seisi rumah tangga kita. Waktu azan, tolong diam, jangan bising, jangan bercakap sebagai, kita hormat azan. Diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW sabdanya, apabila dengar kamu akan azan, ya, orang azan, maka kata olehmu, mana jawab olehmu seperti barang yang dikata oleh orang bang ataupun orang azan tersebut. Kita jawab, kita jawab, respon. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berkata seumpama barang yang dikata oleh orang bang tu, adalah baginya seumpama pahala orang yang azan tersebut. Seolah-olahnya kita pun dapat pahala, ya, seperti orang yang azan apabila kita menjawab, meresponi setiap patah azan tu kita jawab. Kita pun pahala dapat seperti orang yang azan. Kata Al-Manawi, jawab azan itu hukumnya sunat, tidak wajib. Jawab azan itu sunat. Sunat kita jawab azan. Bila orang azan, sunat kita jawab. Kata setengah ulama, bila kata qil ni, kau pendapat tu masih tak kuat lah. Ya, kata sebahagian ulama. Qila mana dikatakan oleh sebahagian ulama. Ya, wajib. Wajib kita jawab azan. Itu kata sebahagian ulama. Tapi kebanyakan mengatakan sunat, ya, tidak wajib. Dan zahir hadis ini bahawasanya jawab bang itu dikatakan seperti barang yang dikatakan oleh orang bang itu pada sekalian lafaznya, ya, kita ikut sama saja. Tetapi datang hadis dengan istisna, pengecualian. Istisna mana pengecualian, ya. Datang hadis dengan istisna, dengan pengecualian. Mana hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Marilah solat, marilah, ya, menuju kejayaan. Maka bahawasanya berkata ia orang yang mendengar tadi tu pada keduanya, la haula wala quwwata illa billah. Pada dua ni saja yang kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ialah hayya 'alas salah, belum tentu kita boleh datang masjid. Hayya 'alas salah, belum tentu boleh datang surau, walaupun rumah kita dekat dengan masjid sekalipun. Ya. Kadang-kadang minta maaf cakap tuan-tuan, ya, tuan-tuan dan perempuan lah. Ya, sayang, ya, laungan azan begitu kuat, ya, kedengaran, ya, tetapi, ya, tak tahulah macam mana hati dan perasaan mereka ketika mendengar azan tu. Tak terpanggil ke, tak terdetik, tak tersentuh ke, atau bagaimana, wallahu alam. Ya, kita pun tak tahu nak cakap lah. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah. Kalau kita sebagai isteri dan perempuan belakangan, apa perasaan puan-puan tak bila suami kita, bila orang azan buat tak kisah, ya, kan? Buat tak kisah. Ni sedangkan azan dia dah dikumandang, patut dia dah bergegas-gegas masuk bilik air, dah pergi masjid. Ya, bahagianya kita sebagai isteri dah bila tengok suami, ya, dengar azan, ya, pun cepat-cepat bilik masuk bilik air sebab dia nak pergi semayang berjamaah. Isteri pun kena ingatkanlah suami, bang, pergilah semayang jamaah, ya.
Pandai pula semua jawab, Jumaat kan wajib. Sudah. Lepas tu kifayah, dia pun ngaji juga. Ya. Sama-sama mengaji, payah juga. Kan? Ya. Orang lelaki lah ya, orang lelaki lah sepatutnya ya, kalau tak ada apa keuzuran sebaiknya sembahyang di masjid lah. Inilah yang masyhur pada jumhur ulama ya, bila sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawablah la haula wala quwata illa billah. Dan pada mazhab itu, mazhab Syafi'i lah. Pada mazhab Hambali dihimpunkan antara keduanya seperti katanya, bila muazzin kata hayya 'alas salah, kita dengar, kita jawab hayya 'alas salah la haula wala quwata illa billah. Panjang sikit. Itu mazhab Hambali lah. Ya, itu mazhab Hambali. Kita biasa je la haula wala quwata illa billah. Kata azizi ialah bang aula ya, kerana bang ni azan tu utama kerana mengeluarkan daripada khilaf mazhab Hambali. Dan dikatakan tatkala berkata muazzin as-salatu khairum minan naum, jangan berlagu-lagu. Kata para habaib ya, habib di Yaman tu, tempat kau ni kalau azan sempat aku baca Yasin habis. Faham tak tuan-tuan? Habib kata syekh-syekh di Yaman di Tarim, dia kata, saya dengar ada sahabat saya cerita, kalau dengar azan kat Malaysia ni, aku sempat baca Yasin, habis sempat Yasin. Nak cerita apa? Dia punya lagu tu bukan main lama. Bukan main lirik lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang lagu dia. Ya, itu tak masuk lagu Piramli lagi dah. Sana azan biasanya macam azan bila berapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru nama memanggil kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ya. Ya. Itu nak ceritanya. Tambah as-salatu khairum min, patut as-salatu khairum tu kena kuat sikit, terjah sikit dah. As-salatu khairum minan naum. Baru dia tersentak sikit. Ini berlagu-lagu, lagi khusyuk, lagi sedap dia tidur. Kan? As-salatu khairum minan naum. Ingatkan orang supaya bangun sembahyang subuh. Dan dikatakan tatkala berkata muazzin as-salatu khairum minan naum, pada bang subuh kita jawab apa? Sadaqta wa barirta. Benar engkau, baik engkau. Sadaqta wa barirta. Benar engkau, betul engkau, baik engkau. Dan manakala selesai daripada azan, bang atau iqamah, bila selesai bang atau iqamah, maka hendaklah mengucap salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu macam mana kalau kita dengar azan dalam radio, dalam TV, ya, kita nak jawab ke tak jawab? Ya. Kalau ikut ulama, ya, sebab itu rakaman, ya, itu rakaman, betul tak? Yang kita dengar tadi pun itu rakaman, bukannya yang live. Kalau live memang sunat jawab lah. Ya, walaupun kita tak di sini tapi dia live, kita dengar orang azan di Masjid Negara contoh, kita dengar. Itu live, sunat kita jawab. Tapi kalau dalam radio, TV, ya, walaupun tak sunat kita jawab, tapi kita menghormati. Ya. Ya, setengah ulama kita mendengar azan dari radio, sama ada rakaman ataupun live, maka hukumnya sunat menjawab juga. Adalah lebih aula. Ya, kerana apa? Sebab azan itu ialah satu juzuk, satu sebahagian daripada syiar, ya, sebagai syiar agama Allah yang dikumandangkan. Jadi, ya, kata setengah ulama, sunat juga kita jawab. Begitu juga penyampaian azan melalui radio dan TV jauh lebih meluas berbanding dengan azan di sebahagian masjid semata-mata. Ya, jadi kita jawab. Yes. Jadi setelah kita dengar azan dan qamat, maka hendaklah mengucap selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah
wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyah ar-rafi'ah wab'athhu al-maqamal mahmud alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan dan kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, dan limpahkanlah kepadanya maqam yang terpuji yang Engkau janjikan. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang dari segala yang penyayang, dan rahmatilah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan sahabatnya, dan selamatkanlah mereka. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar azan dan membaca ia akan doa ini, nescaya mengenai akan dia syafaat aku pada hari kiamat. Ya, wajabat lahu syafaati. Siapa yang baca doa ini lepas azan, dia selawat, maka dia akan dapat syafaat Nabi besok di hari kiamat. Dan jawab iqamah pula, itu jawab azan. Dan jawab iqamah seperti jawab bang juga sama. Ya, jawab ketika jawab qamat sama dengan jawab azan juga, melainkan pada kata qad qamatis salatu qad qamatis salah. Kita gabungkan qad qamatis salatu qad qamatis salah, sebab kita nak segera, ya. Azan tak apalah, bila qamat ni kita nak segera sembahyang, sebab qad qamatis salatu qad qamatis salah. Ya. Bila Bilal ataupun tukang iqamah tu menyebut qad qamatis salatu qad qamatis salah, maka kita jawab aqamahallahu wa adamaha. Sakat tu pun boleh dah, ya, aqamahallahu wa adamaha. Kalau nak panjang lagi, apa makna aqamahallah? Allah jualah yang memperdirikan sembahyang, dan Allah lah yang mengekalkan sembahyang. Aqamahallah, Allah lah hakikatnya yang memperdirikan solat itu dan mengekalkan solat. Madamat selama mana ada langit dan bumi, dan mana ada langit dan bumi, ya, solat akan terus didirikan dan ditunaikan. Wa ja'alani min salihi aliha, dan jadikan aku, ya Allah, orang yang salih, orang yang baik, ya, bagi penduduk langit dan bumi. Habis. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya, apabila mendengar seseorang akan bang ataupun iqamah padahal ia dalam sembahyang, kita naik masjid sembahyang sunat, tahiyatul masjid, orang pun azan, contoh kan, ya, ataupun kita sembahyang qada ke, ikut apa pun, apabila mendengar seorang akan bang atau qamat padahal ia tengah solat, maka jangan dijawab akan azan, tak payah jawab, ya, sebab kita tengah solat, tak perlu kita tak perlu jawab. Maka jangan dijawab akan azan tu di dalam sembahyang. Tak perlu kita jawab. Kita teruskan saja solat kita. Maka apabila memberi salam ia daripada sembahyang, menjawab ia seperti jawab orang yang tiada sembahyang. Barulah dijawab. Kalau dia nak jawab lah, ya, boleh jawab. Barulah dia jawab. Maka jikalau dijawabnya, ya, baik. Maka jikalau dijawabnya padahal ia di dalam sembahyang, hayya 'alas salah, dia tengah baca Fatihah ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la haula wala quwwata illa billah, kan payah bercampur-campur kan, nak jauh kita nak baca Fatihah lagi, nak jawab azan lagi, jadi tak perlu nak jawab. Tapi kalau dijawab dia macam mana? Jikalau dijawab juga padahal ia seseorang tu di dalam sembahyang, maka itu makruh, ya, makruh. Dan tiada batal sembahyangnya, sembahyang tidak batal. Jadi terus jawablah, ya, sebaik-baiknya jangan jawab. Demikian lagi apabila mendengar ia seseorang akan azan padahal ia di dalam tempat qada hajat, dalam tandas, ya, padahal dia tengah qada hajat ni, buang air, jangan kita jawab ketika azan. Jangan dijawab akan azan itu pada ketika ia di dalam tempat qada hajat. Tak perlu jawab. Ya, jangan kita jawab.
Maka apabila keluar ia daripada tempat qada hajat, menjawab ia akan dia. Dia pun jawablah. Jadi pada awal sampai akhir azan tersebut. Habis. Dan ada pun dua keadaan. Keadaan ketiga pula. Dan ada pun apabila ia tengah membaca Al-Quran, tengah berzikir ke, tengah baca Quran atau bertasbih atau hadis atau ilmu yang lain daripadanya, tengah mengajar ke. Tak, kita tengah mengajar ni, tengah baca Quran, tengah berzikir, lagi bersemayang lah. Semayang tu dah tak ada cerita lah. Maka bahawasanya hendaklah memutuskan bacaannya. Kena berhenti dulu lah. Tak, bila orang azan kita mengajar, berhenti dulu. Kalau tengah berzikir, kita berhenti dulu. Tak, tengah baca Quran, kita berhenti dulu. Jawab azan. Maka bahawasanya hendaklah memutuskan bacaannya dan menjawab ia akan azan. Kemudian ia kembali kepada bacaan. Kemudian sambunglah. Sambung zikir dia balik, sambung bacaan Quran, sambung mengajar dia balik. Habis. Dan sekira-kira tiada menjawab hingga selesai bangnya, maka sunat dijawabnya kemudian daripada selesai muazzin daripada bangnya selama tiada panjang perceraiannya. Ada orang malas nak jawab, diamnya. Lepas tu berasa nak jawab pula. Boleh. Habis saja dia azan tu dilaungkan, kita jawab daripada awal sampai akhir. Tapi kalau dah lama, dah berhenti azan baru nak jawab, tak payah. Tidak payah. Tapi kalau kita nak jawab setelah habis azan terus kita jawab, itu boleh. Habis. Hikayat cerita. Adalah Siti Zubaidah. Ada nama Siti Zubaidah. Ada Siti Zubaidah pada majlis minumannya. Ada buat majlis makan-makan, minum-minum. Dan adalah padanya, pada majlis itu beberapa orang yang menyanyi. Ada menyanyi, buat majlis. Maka mendengar ia Siti Zubaidah ni, tengah-tengah syok ni, majlis ni ada menyanyian ni, maka mendengar ia akan azan pada kampungnya. Dengar, dekat kampung dia dengar masjid azan. Maka menegah ia Siti Zubaidah akan mereka itu daripada menyanyi. Pada menyanyi. Tak apalah, dia tuan rumah. Dia tuan rumah. Kalau tengok pada zahir ni, pada majlis minumannya, maknanya dia tu sebagai selaku sahibul bait, sebagai tuan rumah. Dia berhak lah. Dia berhak memberhentikan nyanyian tersebut. Sebab apa? Kerana menghormati azan. Nak menghormati azan. Maka menegah ia akan azan pada kampungnya, maka menegah ia Siti Zubaidah akan mereka orang yang menyanyi itu daripada menyanyi. Dia suruh stop dulu, berhenti dulu hingga selesai orang azan daripada azannya. Maka menjawab ia akan seumpamanya. Habis. Kemudian maka tatkala matinya Siti Zubaidah, setelah sekian lama meninggal dunia dia, maka tatkala matinya dilihat akan dia oleh setengah daripada orang yang soleh di dalam tidurnya. Maka berkata ia orang soleh tu bagi Siti Zubaidah tadi, "Hei Zubaidah, apa perbuatan Allah Ta'ala akan di kau?" Sehingga orang soleh boleh mimpi dengan dia ni. Apa yang Allah Ta'ala buat pada engkau, hai Zubaidah? Katanya, "Diampuni akan daku Tuhanku." Allah Ta'ala telah mengampunkan daku. Allah Ta'ala mengampuni aku. Kata orang soleh telah mimpi ni, dengan sebab engkau perbuat kolam yang kau gali di jalan Makkah dan Madinah ke? Engkau ada gali kolam. Kata Zubaidah, tiada, bukan dengan sebab itu. Buat besar benda tu kan. Buat jalan ni, buat kolam ni, bukan, tiada. Maka bahawasanya adalah yang begitu beberapa harta yang bercampur, bukan dia seorang. Maka dijadikan pahalanya bagi empunyanya lah.
Maka katanya orang soleh dalam mimpi tu, pada apa yang diampunkan bagi kamu? Apa yang kamu dapat keampunan Allah ni? Apa amalan kamu yang kamu dapat ampunan Allah ni? Kata Zubaidah, apabila pada aku majlis yang sunyi tempat permainan, maka apabila muazzin aku palingkan daripada bermain-main dan bergendang sehingga selesai muazzin daripada azannya. Itu saja amalan dia. Kerana menghormati, menghormati kalam, menghormati seruan panggilan Allah ni. Maka firman Allah Ta'ala kepada para malaikatnya, tahan olehmu daripada menyeksakan dia Zubaidah tadi. Ya. Maka jikalau tiada ada tauhid pada hatinya, sangat mahir pada ketika siumannya. Ya. Nescaya tiada menyebut ia akan daku pada ketika mabuknya. Ya. Maka diampunkan daku dengan sebab dia menghormati azan tersebut. Makna kita jahil-jahil kita pun tahulah, retilah kita nak hormat orang azan ya. Walaupun kita tak pandai mana bab agama ni, tapi kita tahu. Tolong ingatkan yang lain. Minta maaf ya. Tolonglah kita hormat pada azan. Kita tak pergi masjid suara pun tak apa, tapi paling tidak pun kita hormatlah orang yang azan. Baik. Sabda Nabi SAW, salasatun fi dhillil arsh yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa muadzinun hafizun wa qari'ul Quran yaqra'u fi kulli lailatin mi'ati ayah. 3 orang di bawah naungan arash, bayangan ya, naungan Allah pada hari yang tiada bayang-bayang melainkan bayang-bayang arash. Pertama, imam yang adil, pemerintah yang adil ya. Yang kedua, tukang azan yang memelihara azannya, jaga masa dia tepat pada waktunya, jaga ya. Itu tukang azan. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran pada tiap malam 200 ayat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sunat bahawa jangan tidur hingga dibaca 300 ayat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, sunat bahawa jangan tidur hingga dibaca 300 ayat supaya masuk ia di dalam perhimpunan orang yang abidin, orang yang ahli ibadah. Dan tiada ditulis, tiada disurat, tiada ditulis akan dia daripada orang yang ghafilin, orang yang lalai ya, orang yang lalai. Ya. Maka membaca kadar 1000 ayat, saya adalah ia terlebih aula, itu lagi banyaklah 1000 ayat. Dan dia itu mana dia? 3 surah ya, 3 surah. Tabarakalladzi, ini surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, hingga akhir Al-Quran. Sehingga akhir Al-Quran. Dan jika tiada mengetahui akan dia surah Al-Mulk tadi tu sehingga akhir tu, maka hendaklah sebagai ganti dia baca Qul huwallahu, surah Al-Ikhlas 250 kali. Maka perhimpunannya qadar 1000 ayat serta basmalah serta bismillah lah. Sama. Habis. Dan adalah Nabi SAW ya, Rasulullah ni, ini amalan Rasulullah, tiada tidur ia, Rasulullah tidak akan tidur sehinggalah Rasulullah akan membaca surah Alif Lam Mim Sajadah dan surah Al-Mulk, 2 surah ya. Rasulullah tidak akan tidur sehingga membaca surah Alif Lam Mim As-Sajadah dan surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Habis. Dan lagi katanya, saya gia atas muazzin memeliharakan daripada tersalah pada 2 kalimah syahadah. Sebut betul-betul. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jaga. Cuba perhatikan, kadang-kadang sebahagian orang dia mungkin tersilap ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Sebab tu nak azan pun biar ada orang lain semak dulu. Ya, azan kita betul ke tak betul. Sebab ini laungan ucapan syahadah. Dan mengetahui dengan waktu. Maka jangan azan melainkan kemudian daripada masuk waktu. Masuk waktu baru azan. Melainkan bang fajar subuh, yakni bang dahulu daripada fajar. Ya, boleh kita azan 2 kali.
dan mengkira-kirakan dengan bank itu bagi Allah. Mana dia azan tu semata-mata kerana Allah. Jangan mengambil upah. Bukan kerana nak upah, tidak, tapi kerana Allah. Dan berhadap akan kiblat dengan mukanya pada takbir dan 2 kalimah syahadah, ya, menghadap ke arah kiblat dan berpaling dengan mukanya ke kanan dan ke kanan dan ke kiri pada kata hayya 'alas solah, ya, dan hayya 'alal falah pada ketika sebut hayya falah ke kiri, muka dia. Dan apabila bang maghrib, hendaklah duduk sedikit antara bang dan qamat. Ya, hendaklah duduk seketika antara bang dan qamat. Dan makruh, ya, makruh bang orang yang berjunub. Tak mandi wajib dia nak azan. Ya. Dah tak sempat nak mandi wajib, masuk dia Bilal. Malam Jumaat pula, alamak nak malam Jumaat kan. Nabi kau lebih malam Jumaat. Tengok-tengok alamat dah terlewat kan. Dia bertugas di seorang, ya. Mandi wajib, kakak mandi kan memang lewat kan. Nanti bising pula orang tak azan. Makruh orang yang berjunub, berhadas besar, dan orang yang berhadas, orang yang tak ada wudu, makruh. Dia makruh. Wallahu alam. Bab yang ke-9 pada menyatakan kelebihan sembahyang berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.